Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penonton sekalian. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada hari yang mulia ini. Saya Muhammad Harith Iskandar Bisa selaku moderator untuk forum hari ini. Topik forum kita pada hari ini ialah berkenaan fashion dan aurat. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, ahli panel kita yang pertama, Nur Kristina Batrisha binti Rosban. Ahli panel yang seterusnya, Umi Azuddin Maisarah binti Husin. Dan ahli panel kita yang terakhir, Nur Suhaida binti Rosli. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Secara umumnya, manusia sentiasa sibuk memajukan diri dan tidak pernah berhenti mengejar arus kemodenan dalam bidang sains dan teknologi. Perkara ini memberi kesan dan impak yang mendalam terhadap corak pemikiran, pemahaman, pemakaian, agama, budaya dan gaya hidup. Dunia fashion juga turut menerima tempias arus kemodenan dan kemajuan dunia yang menuntut manusia konon-kononnya perlu tampil selari dengan roh kemodenan yang berlaku masa kini. Sememangnya sebagai umat Islam, kita dituntut untuk sentiasa memajukan diri supaya tidak ketinggalan dan terus dipelekehkan oleh pihak lain. Bagaimanapun, dalam mengejar angin perubahan ini, ramai di antara kita terlupa dan melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ramai umat Islam, khususnya dalam kalangan wanita Islam, tidak menyedari bahawa fashion pakaian yang diperagakan sebahagiannya bertentangan dengan ajaran Islam yang mewajibkan umatnya menjaga aurat dengan sempurna. Mutakhir ini, pegangan sebagai umat Islam dilihat semakin longgar apabila terdapat dalam kalangan suami dan ibu bapa sengaja membiarkan isteri dan anak-anak mereka mendedahkan aurat. Baiklah, soalan saya kepada panel pertama. Pada zaman kini, kita dapat saksikan banyak perubahan berlaku termasuk cara pemikiran anak-anak muda dan wanita berkenaan fashion. Pada pendapat anda, benarkah masa mereka ini, terutamanya golongan wanita, mempunyai salah faham tentang isu penjagaan aurat dalam mengikuti arus kemodenan fashion ini? Terima kasih kepada saudari pengerusi Harith Iskandar atas soalan yang diajukan. Seperti mana yang kita semua saksikan, banyak perubahan berlaku terutamanya cara pemikiran anak-anak muda mengenai fashion dan aurat. Itu dah jadi lumrah untuk wanita untuk sentiasa nampak cantik dan fashionable, dengan tambah pula sekarang ada fashion yang lebih versatile. Fenomena hijabista dan fashion syar'i ini antara cabaran bagi muslimah. Islam menuntut umatnya berpakaian kemas dan rapi, tapi biarlah mengikut syaratnya. Seperti firman Allah, la innahu tusrifu wala washrabu wa kulu masjidin kula inda zinatakum huzwa adamaya bani musrifi yujib. Maksudnya, wahai anak-anak cucu Adam, pakailah perhiasan yang bagus setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Pakaian adalah perhiasan yang dituntut dalam Islam. Dalam Al-Quran pun ada cakap juga, kita bukan je pakai pakaian cantik depan Allah, tapi depan manusia pun. Tapi jangan berlebih-lebihan. Tak lebih-lebih tu maksudnya Allah tak suka orang yang menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Allah suka orang yang halalkan apa yang halal dan haramkan apa yang haram. Sebenarnya pakaian yang pelik-pelik tu wujud bila tulangnya dia tumak ideologi barat. Macam sekarang ada Instagram, TikTok, Twitter. Sebab itulah fashion-fashion yang pelik tu wujud. Menutup aurat ni sebenarnya dapat mendisiplinkan kita wanita untuk melindungi tubuh badan. Bukan tu je, ia juga dapat untuk menjaga kehormatan wanita. Bagi dia, Nabi Muhammad pun pernah tegur Asma yang berpakaian nipis. Bagi dia kata, yang boleh nampak cuma muka dan tapak tangan je. Saya tegaskan, masa zaman sekarang ni kita tengok ramai muslimah pakai tudung tapi tak memenuhi tuntutan dalam menutup aurat. Benda ni jadi dekat mana-mana je, tak kira kampung ataupun bandar. Yang biasanya, diorang ingat aurat tu pakai tudung je. Dan konsep tu sebenarnya salah. Dalam surah An-Nur ayat 31, Allah menetapkan supaya labuhkan tudung hingga bawah dada. Lepas tu pakai tudung tapi lengan pendek. Lengan tu aurat sebenarnya dan wajib ditutup. Jadi baju t-shirt bukan pakaian yang boleh menutup aurat. Lepas tu pula pakai tudung tapi pakai baju kebarung atau kebaya yang terbelah kain dia. Islam mengharamkan wanita pakai pakaian macam tu, yang boleh nampak dada, pinggang, peha, yang boleh mendatangkan fitnah.
Para penonton, bagi saya sebagai hamba Allah, kita perlu peka dan sedar tentang hukum hakam pemakaian dan peragaan fashion dalam Islam. Sebaik-baik pakaian adalah sederhana dan bertepatan dengan kehendak syarak bagi mengelak diri daripada tabarruj macam zaman jahiliah. Itu saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel pertama atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan fashion dan aurat. Saya tertarik dengan pandangan beliau. Generasi kini terikat dengan fashion yang semakin maju dan hal ini menyebabkan aurat mula diabaikan dan tidak dijaga dengan baik oleh semua golongan, terutamanya yang beragama Islam. Baiklah, soalan saya yang seterusnya untuk panel kedua kita ialah, apakah kesan yang akan berlaku jika kita tidak menjaga atau menutup aurat dengan baik? Terima kasih kepada moderator kerana mengajukan soalan tersebut kepada saya. Pertama sekali, saya ingin menerangkan maksud fashion terlebih dahulu. Fashion adalah gaya berpakaian, tingkah laku yang menjadi kegemaran serta ikutan ramai dan berubah mengikut peredaran masa. Ia boleh mempengaruhi gaya hidup dalam kehidupan masyarakat. Fenomena fashion masa kini memperlihatkan kepada masyarakat dengan kepelbagaian trend fashion. Walau bagaimanapun, trend fashion tersebut menunjukkan reka bentuk pakaian yang kurang sopan dan kurang menepati konsep menutup aurat yang sempurna. Dengan reka bentuk pakaian yang nipis sehingga menampakkan bentuk tubuh badan, ketat dan sebagainya. Perkara ini harus diambil kira kerana menutup aurat adalah tuntutan syariat Islam. Menutup aurat dapat membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta keyakinan atau self-esteem wanita tersebut. Dengan itu, di sini saya ingin menerangkan kesan-kesan menutup aurat dengan benar dan kesan tidak menutup aurat dengan benar. Kesan menutup aurat mengikut perspektif Islam terbahagi kepada dua bahagian, iaitu terhadap kesihatan fizikal dan spiritual. Pertama sekali ialah perkembangan tingkah laku yang sihat. Pakaian mengikut Islam dapat mengukuhkan keyakinan diri wanita tersebut. Ia penting dalam psikologi manusia untuk meneruskan kehidupan yang baik. Ia adalah kemampuan untuk membentuk suatu identiti yang mempunyai nilai. Oleh itu, Allah SWT telah menjelaskan bahawa sebaik-baik pakaian bagi wanita adalah pakaian takwa. Menurut Tobari, konsep pakaian ini merangkumi ciri-ciri iman, amal, malu, takut pada Allah SWT dan berkepribadian yang baik. Jadi, ia dapat menjauhkan wanita daripada melakukan maksiat. Dengan itu, wanita sentiasa berada dalam keadaan selamat apabila keluar dari rumah dengan menjaga pemakaiannya mengikut syariat Islam. Ia tidak bertujuan untuk meraih tarikan lelaki, malah tidak memberi peluang tarikan orang lain melihat kecantikan wanita tersebut. Oleh itu, jelaslah pakaian menurut syariat Islam dapat memelihara spiritual yang sihat dalam kalangan wanita. Bagi aspek spiritual pula, ia dapat mengelakkan daripada diganggu dan disakiti. Sehubungan dengan itu, pakaian Islam menjamin kehormatan dan kesucian tidak dicemari dengan gangguan seksual. Berpakaian menurut Islam adalah pakaian iman yang memelihara dan membentuk kepribadian berakhlak baik. Ternyata, perintah menutup aurat adalah suatu cara terbaik bagi wanita untuk menghindari daripada diganggu dan disakiti. Malah, menutup aurat dapat menzahirkan perasaan malu dalam diri manusia. Perasaan malu ini dapat mencegah daripada pelakuan perbuatan yang tidak baik dan tidak berakhlak. Islam adalah suatu agama indah menekankan sifat malu dalam diri setiap individu, sama ada lelaki maupun perempuan. Namun begitu, wanita lebih dititik beratkan menjaga maruah kerana mampu menyumbang kepada kemungkaran jika tidak dibendung. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan pula tentang kesan tidak menutup aurat mengikut ajaran Islam. Yang pertama, balasan wanita yang membuka rambut kepalanya selain suaminya akan digantung rambutnya di atas api neraka sehingga menggelegar otaknya berterusan selama ia tidak menutupnya selama ia hidup di dalam dunia. Yang kedua, dada yang sengaja dibuka atau ditunjukkan supaya kelihatan seksi pula akan digantung atas api neraka dengan pusat dan buah dadanya diikat dengan rantai neraka sebagai pegantungnya. Yang ketiga, betis dan paha yang terselak-selak sedia untuk dipanggang. Pedihnya itu tidak terkira. Wanita di luar rumah dituntut supaya memakai pakaian seperti pakaian dalam sembahyang. Bezanya mungkin pendek sedikit bagi tujuan memudahkan pergerakan. Tidak boleh terlalu ketat sehingga menampakkan gerak punggung. Sekalipun tebal seperti seluar jeans,
tidak nipis atau jarang sehingga memperlihatkan apa yang di dalam. Berseluar panjang boleh, tetapi hendaklah dilaburkan pakaian luarnya. Ingatlah bahawa selangkah anak perempuan keluar dari rumah tanpa menutup auratnya, maka selangkah juga bapanya itu hampir ke neraka. Dan juga sama seperti langkah seorang isteri keluar dari rumah tanpa menutup aurat, maka selangkah juga suami itu hampir ke neraka. Akibat tidak menutup aurat, dosa wanita yang membuka aurat ialah 2 kali ganda berbanding lelaki yang melihat aurat wanita tersebut. Wanita tidak menutup aurat, khususnya ketika berada di luar, amatlah rugi. Saya bagi contoh. Contohnya, seorang gadis yang tidak bertudung pergi ke KLCC. Dan di KLCC itu pula terdapat 3,000 orang yang manusia yang bukan murid. Jadi setiap kali kaum lelaki yang melihatnya, maka wanita tersebut mendapat dosa 2 kali ganda berbanding lelaki yang melihatnya. Hal ini kerana wanita tersebut yang membuatkan lelaki-lelaki tersebut yang tertarik untuk melihat auratnya. Baiklah, saya bagi contoh dalam hal lain pula. Saya ambil contoh, terdapat wanita yang bermain internet, contohnya MySpace atau Friendster. Bayangkan wanita tersebut menayangkan gambarnya yang tidak bertudung. Kemudian kita bayangkan pula berapa ramai kaum lelaki yang bukan murim melihat page wanita tersebut. Jika dalam sehari contohnya ada 1,000 orang, bayangkan pula jika hari-hari mereka dan orang lain melihat page wanita tersebut dan melihat gambarnya yang tidak bertudung dan mendedahkan tubuh badan. Kita kena ingat bahawa walaupun kita berada dalam rumah dan ketika itu kita sedang bersolat, dosa tidak akan berhenti-berhenti berjalan atas kerana sekeping gambar kita itu. Dalam hal ini, saya cuma nak terangkan bahawa walaupun kita sedang beribadat, tetapi disebabkan sekeping gambar, dosa tetap mengalir. Kita tetap mendapat dosa disebabkan sekeping gambar. Baiklah, itu sahaja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pendapat panel kita yang kedua mengenai fashion dan aurat. Seperti yang sudah dimaklumkan oleh ahli panel kita sebentar tadi, kita dapat mengetahui banyak kesan yang akan diperoleh oleh seseorang yang tidak menutup aurat dari pelbagai jenis aspek, iaitu aspek fizikal dan spiritual. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada ahli panel kita yang ketiga. Boleh berikan sedikit pendapat tentang keburukan berfashion tanpa menjaga atau menutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menyambung tentang forum pada hari ini berkaitan mengapa wanita lebih memilih fashion berbanding menutup aurat. Jika saudara-saudari lihat, lebih ramai wanita tergolong daripada memilih fashion. Ini disebabkan mereka telah menjadikan fashion itu satu kewajipan yang perlu ada dalam diri mereka. Jika kita lihat juga sekarang ini, lebih ramai wanita telah mula menutupi kepala mereka dengan memakai tudung. Disebabkannya ia satu fashion. Namun, adakah kita sebagai umat Islam perlu berasa bangga kerana lebih ramai wanita memakai tudung? Namun, mereka memakai tudung disebabkan fashion dan bukan kerana tuntutan daripada agama Islam. Jadi di sini saya ingin memberikan faktor-faktor yang mendorong wanita lebih memilih fashion berbanding menutup aurat. Antara faktornya ialah kurang mendalami ilmu agama. Ini kerana mereka terlalu leka memilih pakaian yang mereka rasa cantik bagi mereka, tetapi bercanggah sekali dengan ajaran, dengan cara pemakaian yang diajar dalam Islam. Jika saudara-saudari lihat, ramai golongan wanita lebih cenderung memilih pakaian yang menampakkan tubuh badan mereka, serta pakaian yang ketat ataupun yang jarang menyerang sehingga menampakkan bentuk tubuh badan mereka. Ini kerana bagi mereka, baju bersaiz kecil lebih mengikuti fashion dan bukan yang disyariatkan dalam Islam. Namun, kita juga dapat lihat ramai juga golongan wanita yang lebih memilih baju yang bersaiz besar.
Ia dibolehkan dalam Islam, tetapi baju yang disai besar itu boleh mengikuti kepada kaum lain. Ini disebabkan baju mereka yang besar itu dibolehkan, tetapi mereka mengenakan seluar yang bersaiz kecil ataupun yang menampakkan bentuk kaki mereka. Ini disebabkan mereka terlalu mengikuti fashion yang terkini, terutama fashion yang di luar negara. Selain itu, faktor lain yang boleh saya simpulkan di sini ialah pengaruh artis, sama ada artis dalam negara atau di luar negara. Mereka melihat fashion yang dikenakan oleh artis itu nampak cantik dan menyebabkan mereka ingin mencuba untuk diri mereka agar mereka pun kelihatan cantik. Adakah fashion itu diwajibkan di dalam Islam ataupun dilarang di dalam Islam? Jauh. Fashion itu dibolehkan di dalam Islam, tapi berfashion itu mestilah berpada-pada dan jangan terlalu mengikuti fashion dengan cara pemakaian yang bercanggah dengan ajaran dan cara pemakaian dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran telah tercatat bahawa, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan diri dan memelihara keaibannya, dan janganlah mereka sesekali memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan jilbabnya. Jika kita lihat juga, ramai rata-rata gadis terkini yang memakai tudung mengikuti fashion, di mana contohnya tudung yang dipakai itu ialah tudung bawal, tapi mereka memakainya dengan cara memakai tudung selendang. Dan yang terkini, tudung terbaru iaitu turban yang menampakkan bentuk leher. Kadang-kadang tudung itu sangat berbalik dari ajaran agama Islam dan sangat terpesong daripada konsep sebenar. Jika saudara-saudari ingin tahu cara pemakaian yang sebenar, ialah saudara-saudari perlulah ikut niat, iaitu jika saudara-saudari ingin memakai tudung, saudara-saudari perlulah di mana tudung yang dipakai itu bertujuan kerana turutan daripada Allah SWT dan bukan kerana fashion. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda bahawa jika bahawa anak perempuan yang telah cukup umurnya, perlulah mereka menutupi seluruh tubuh anggota badannya kecuali 2 dan telapak tangan hingga ke pergelangan. Kita juga tidak salah ingin mengikuti fashion, namun fashion yang kita kenakan perlulah mengikuti syariat yang telah ditetapkan. Fashion ini tidak salah, tetapi yang salah adalah cara pemakaian yang dikenakan oleh si pemakai yang menyebabkan fashion itu boleh disyariatkan dalam Islam ataupun tidak. Di sini saya turut selitkan faktor hikmah Allah SWT mensyariatkan lelaki dan perempuan untuk menutup aurat mereka. Yang pertama, untuk menjaga kesejahteraan wanita dan lelaki. Kedua, menjaga akhlak dan kehormatan diri serta maruah diri bagi mereka. Yang ketiga ialah memelihara kecantikan yang ada pada wanita. Yang keempat, menaikkan dan memelihara derajat seseorang wanita. Kelima ialah
dapat menjadikan kali ukur bagi membezakan kaum muslimah dengan perempuan lain. Dan yang keenam ialah dapat menafikan keraguan dan juga menjauhkan segala jenis fitnah kepada diri sendiri. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, aku tidak tinggalkan selepasku satu fitnah yang paling memudaratkan kamu lelaki dan perempuan. Saya rasa sampai situ saja yang boleh saya terangkan mengenai fashion. Sekian daripada saya. Terima kasih atas pendapat panel kita yang ketiga tentang keburukan sekiranya fashion dilakukan tanpa menjaga aurat. Sebelum berakhirnya forum ini, saya ingin mengemukakan beberapa soalan daripada para penonton kita mengenai fashion dan aurat. Soalan pertama, apakah cara untuk kekal beristiqamah dalam menutup aurat? Baiklah, untuk memastikan diri terus istiqamah dalam menutup aurat ni, pertama sekali kita kena faham konsep aurat. Apa yang kita faham tentang aurat? Jadi mudah sangat konsepnya, tutup seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Sekarang ni kita kena tanya diri kita, aku ni dah tutup seluruh badan ke? Kalau ya, Alhamdulillah, dah lepas satu tahap. Sekarang kena faham, bila perbuatan ni ada dalam Al-Quran, maknanya ia suruhan Allah. Suruhan Allah adalah wajib. Bila buat dapat pahala, bila tak buat berdosa. Paling kena ingat ialah berdosa kalau tak tutup aurat. Lepas tu kita kena faham pula, tutup aurat ni pakai apa-apa pun boleh ke? Dekat sini ramai orang keliru. Kena tahu syariat dia apa memberitahu kita akan kriteria-kriteria pakaian menutup aurat ni. Contohnya tak nipis, tak jarang, menutup seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan, dan tak menampakkan bentuk badan. Terima kasih saya ucapkan atas penerangan yang cukup pada itu. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada soalan kedua. Soalannya, macam mana nak bagi kaum wanita kesedaran dalam menutup aurat? Baiklah, cara nak bagi kaum wanita kesedaran dalam menutup aurat itu sebenarnya senang je, iaitu dengan bagi nasihat yang baik dekat mereka. Okey, kita sedia maklum bahawa agama Islam itu agama yang sempurna. Islam bukan je suruh kita untuk beribadat seperti sembahyang, puasa, tunaikan haji dan sebagainya, tapi Islam juga suruh kita untuk menjaga kesejahteraan hidup, bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain. Dengan itu, bagi mencapai tujuan tersebut, Islam ajar umatnya untuk saling menasihati dan tegur-menegur antara satu sama lain. Menasihati dan menegur adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan dalam Islam. Sememangnya kita memang perlu dapat teguran supaya kita akan sedar akan salah kita tu. Dengan ini, saya percaya langkah paling efektif untuk memberi kesedaran untuk kaum wanita tentang penjagaan aurat adalah dengan memberikan nasihat kepada mereka. Tapi, kita kena ingat, kalau nak bagi nasihat atau teguran yang disampaikan, mestilah dengan adab dan sopan. Kerana tanpa adab dan dengan cara yang tidak betul, mungkin ia akan menimbulkan salah faham. Atau mungkin lebih teruk akan menimbulkan kemarahan orang yang tegur. Dan kesannya akan jadikan pertengkaran kerana tak semua orang boleh terima nasihat dan teguran. Oleh itu, adab dan sopan perlu seiring dalam menasihati, menegur dan memberikan pendapat. Niat kita nak tegur orang tu mestilah betul. Kita kena nasihat sebab kebaikan mereka dan bukan sebab nak jatuhkan mereka atau membuka aib mereka. Oleh itu, cara kita menegur mestilah berhikmah, lepas tu mestilah kena berhati-hati. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang tepat itu. Soalan terakhir. Dalam situasi mengejar dunia, banyak golongan telah mengabaikan etika berfashion tanpa menghiraukan hukum. Mohon pencerahan. Kepada yang bertanya, sekarang saya akan memberitahu dengan terperinci adab pemakaian yang saudara-saudari tidak tahu di dalam Islam. Adab yang pertama ialah menutup aurat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu bahawa setiap golongan lelaki dan perempuan mempunyai batas-batas aurat yang berbeza, di mana golongan wanita ialah seluruh anggota tubuh badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Manakala bagi golongan lelaki pula ialah dari pusat hingga lutut.
Ia sangat berbeza antara golongan lelaki dan wanita dalam pemakaian dari segi menutup aurat. Yang kedua pula ialah pemakaian yang tidak mengikuti kaum lain, di mana pakaian yang saudara-saudari kenakan mestilah pakaian yang menutupi ataupun pakaian yang mengikuti ajaran agama Islam dan tidak mengikuti ajaran agama-agama lain. Ini disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu bahawa pemakaian yang jika kita mengikuti pakaian sesuatu kaum, secara automatiknya kita akan tergolong dengan kaum tersebut. Yang ketiga pula ialah adab pemakaian, di mana golongan lelaki dan wanita tidak diwajibkan atau dilarang sama sekali memakai baju yang berlawanan jantina. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang umatnya untuk memakai pakaian yang berlawanan jantina. Sebagai contoh, lelaki memakai pakaian wanita serta wanita memakai pakaian lelaki. Ini sangat bercanggah dengan ajaran agama Islam. Yang keempat pula ialah awali dengan kanan, di mana saudara-saudara perlulah memakai pakaian, tak kira pemakaian apa, perlulah diawalkan dengan kanan. Di mana jika memakai baju perlulah diawalkan dengan tangan kanan, dan jika memakai seluar perlulah diawalkan dengan kaki kanan. Ini disebabkan Nabi Muhammad SAW melakukan segala aktiviti atau segala pemakaian dengan mengawalkan dari kanan. Yang kelima pula ialah dengan doa, di mana setiap perkara atau pekerjaan yang kita lakukan mestilah dimulakan dengan doa agar kita mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita kerana sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini dan sudi menjawab sebarang kemusykilan daripada para penonton. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebagai rumusan, perkembangan dunia hari ini banyak mempengaruhi corak kehidupan masyarakat, yang mana sikap mengikut dan terpengaruh hendaklah dijauhkan di peringkat awal agar kesesuaian berfashion masih lagi berlandaskan hukum dan syarak serta menepati kehendak kehidupan dunia hari ini. Bersesuaian dengan peribahasa, menentu buluh biarlah dari rebungnya, agar generasi mendatang menerima manfaat bersama. Nampaknya masa amat menceburui kita. Sebelum berakhir, saya berharap agar kita sentiasa menjaga aurat walaupun dalam mengikuti arus kemodenan fashion pada zaman ini, kerana ia merupakan tuntutan dalam agama Islam. Saya sudahi forum ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih.